علينا فتحا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kita, iaitu pengajian Kitab Matan Al-Ajurumiyah karangan Syekh Daud As-Sunhaji rahimahullah ta'ala. Syekh Daud As-Sunhaji, Syekh Ahmad As-Sunhaji rahimahullah ta'ala. Baik, hari ini kita akan sambung pada bab yang baru, pada muka surat 10. Jadi sebelum kita masuk bab yang baru, insyaAllah kita akan buat revision balik. Kita akan buat mengulang kaji muzakarah balik apa yang kita telah belajar berkenaan tentang alamat i'rab dan juga bahagian i'rab. Itu satu perbahasan yang panjang. Jadi saya tidak akan masuk bab yang baru lagi, tapi insyaAllah mungkin masuk sedikit tempat kita masuk. Cuma tempat kita, apa yang kita telah belajar daripada awal dahulu. Tengok pada muka surat 4. Tapi kita ulang tu bukan ulang, maksudnya saya baca satu-satu persatu. Maksudnya ulang tu sekali lalu, sekali jalan, nak bagi kita ingat balik. Itu dia. Jadi sekali lalan saya baca tu untuk kita mengingatkan balik. Dan kemudian saya akan bertanya. Saya akan bertanya, standby lah. Saya tak tahu nama tu, saya ingat dah nama. Jadi saya akan sebut lah nama-nama tu insyaAllah. Baik. Baik, insyaAllah kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita tengok muka surat 4. Siapa yang ada kitab, tolong buka muka surat 4. Tolong buka muka surat 4. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Babu ma'rif ala i'rab. Jadi kenapa kita ulang kat sini kalau orang tanya esok? Sebab kita akan datang, kita masuk bab yang baru, faslun. Bila masuk faslun tu dia dah masuk bab yang baru. Bila masuk bab yang baru, maka tak dapat tidak kita kena ulang dalam satu bab yang besar tadi tu daripada awal sampai akhir. Sebenarnya tak perlu ulang pun tak apa. Tapi untuk jemaah saya ni, saya ulangkanlah. Saya minta lah, saya sendiri minta tuan-tuan boleh ulang balik. Saya minta tuan-tuan, saya nak ulang balik daripada awal. Boleh jadi mungkin kita boleh kuatkan lagi ingatan kita lagi insya-Allah. Baik, boleh tu boleh ajar Arziah boleh Boleh Ustaz, boleh Ustaz. Okey, Bagus boleh. Ustaz, bagus ulang balik. Macam ini kita ulang sekali lalu, bukan ulang untuk kita mahalusi tapi ulang untuk kita nampak. Okey, baik. Dia kata, cuba tengok kitab. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Ini bab pada menyatakan mengenal akan alamat-alamat i'rab. Kita baca sekali lalu je. Bagi nampak-nampak, buka standby buka apa? Buku nota tu. Hajar Rayu standby bila cakap standby tu fahamlah. Baik. Jadi
Ini daripada menyatakan mengenal akan alamat-alamat i'rab. Jadi alamat i'rab tu kata dia lirraf'i, rafa' itu arba'u alamatin. Rafa' tu ada 4 alamat. Jadi saya difahamkan ada alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebahagian daripada jemaah kita bersungguh-sungguh nak menghafalkan matan Al-Ajrumiyah ni. Alhamdulillah, saya ada dengar. Alhamdulillah. Saya cukup teruja pada jemaah kita yang nak bersungguh-sungguh menghafal matan ni. Dipersilakan. Tidak ada masalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka futuhat pada dia, insya-Allah. Sebab kita bersedia maklum, matan ni bukanlah orang biasa duk karang. Dia ni seorang waliullah. Kita dah cerita, dia ni seorang waliullah. Maka apabila kita selalu tengok kitab dia ni, maka boleh jadi keberkatan tu kita dapat pada kita juga. Dengan sebab matan ni lah. Oh, putus suara saya. Tu line saya tak kuat lah. Nanti saya buka pintu. Ada boleh tengok komen seorang. Line saya tak kuat kan ni? Jelas Ustaz. Dia macam ya. sangkut-sangkut sikit Ustaz tadi. Ada sangkut Ustaz. Ada sangkut Ajar Rona tadi tak sangkut. Saya ngajar. Saya punya okey walaupun saya dalam kereta. Okey, no problem. Oh. Kalau Ajar Rona kata dia okey, maksudnya saya punya okey lah tu. Kalau tak ada sangkut. Okey, sekarang ni okey. Okey, baik. Jadi, kitab ni kalau siapa-siapa nak menghafal, terpulang. Saya tidak mewajibkan. Jadi nak hafal ni terpulang pada masing-masing. Tapi nak cerita kata, kalau kita memahami kitab ni pun alhamdulillah. Kalau dia kata tak memahami, oh jelas tapi tersangkut. Macam mana tu? Dia jelas tapi tersangkut. Ya, dia kadang-kadang berhenti, kadang-kadang ada suara. Kadang-kadang berhenti, kadang-kadang ada suara. Ya, betul Ustaz. Sekejap. Testing. Ya, saya buka pintu tu bagi takut wifi dia tak masuk. Boleh dengar Okey, ke? beres. Okey, Buka alhamdulillah. pintu dia. Jelas. Jelas Ya. Boleh kurang jelas. Itu kenakan tanya Unify kat Place. Baik. Jadi itulah sedikit sejarah. Ada jemaah bagi tahu kata dia nak menghafal, alhamdulillah. Saya bersyukur pada Allah. Jemaah kita ni sekarang ni dah ada peningkatan belajar bahasa Arab. Dan siapa-siapa yang lemah semangat, saya bagi semangat. Walaupun kita dah habis bab ni, jangan kita ulang balik. Baik. Kalau kulihal kita belajar kitab ni, kita niat kerana aku belajar ni kerana ilmu Allah Ta'ala. Itu yang paling penting, nombor 1 sekali. Kita belajar kitab bahasa Arab ni tujuannya kerana Allah Ta'ala. Aku belajar ni aku untuk fahamkan Al-Quran dan hadis dan perkataan ulama. Itu je kita penting sekali. Walaupun kita kata kita boleh belajar alamat tanda-tanda ni nampak macam remeh je, tak ada kena-mengena. Sebenarnya ada faedah dia. Baik, tengok. Baik. Jadi rafa' tu kata dia arba'u alamatin. Baik, sebelum tu saya nak tanya Allah Sayyid Muhammad. Saya nak tanya tanwin. Tanwin. Itu alamat bagi fi'il ke alamat bagi alamat bagi huruf ke ataupun alamat bagi isim? Saya nak tanya Hajar Rahayu. Tolong jawab sekarang. Senang soalan dia Rahayu Ustaz. Nak tanya. Ni saya wakilkan untuk dia lah. Boleh jadi dia tengah mencari. Boleh jadi dia tengah mencari dekat manalah nota aku ni. Saya wakilkanlah. Okey. Saya jawab Ustaz. Okey, Haji kawan-kawan tolong jawab. Haji tolong jawab Haji. Isim Ustaz, isim. Ya, tepat sekali Haji. Haji kawan-kawan. Maksudnya Haji kawan-kawan dah nampak dah tu.
Bila sebut tanwin, itu alamat bagi isim. Saya dah bertanya dah bagi Tuan Hajar Ayu. Stand by. Tengok balik. Itu yang apa yang kita dah belajar. Habis itu. Jadi bila sebut tanwin, itu alamat bagi isim. Habis itu. Baik. Kemudian. Saya nak tanya masalah pula. Ta taknis. Ta taknis tu alamat bagi isim ke, alamat bagi fi'il ke, alamat bagi haraf. Saya nak tanya Hajar Fatimah Badariah. Alamat bagi fi'il. Tepat sekali. Alamat bagi fi'il. Baik, terima kasih. Itu alamat bagi fi'il. Okey, baik. Kemudian yang terakhir, ni nak bagi kita uji ni bukan apa, nak tahu kefahaman. Nak tahu faham. Tak ingat pun tak apa. Kalau jawab salah pun saya tak marah. Baik, saya nak tanya. Huruf khafat tu, dia masuk dalam alamat isim ke, alamat fi'il ke, alamat haraf? Saya nak tanya Allahumma salli Muhammad. Kaedah. Ada ke tak? Tadi macam ada nampak? Ada, Ustaz. Okey, jawapannya apa? Ulang soalan, Ustaz. Okey. Ulang soalan. Saya tanya. Huruf khafat tu jadi alamat bagi fi'il ke, bagi isim ke, bagi haraf? Bagi haraf, Ustaz. Haraf. Bagi haraf. Saya nak minta tolong pula. Panggilan hayat. Hajar Harziah Ghazali, Slim River. Kat nama tempatnya, Slim River, tempat sejuk. Hajar Harziah, tolong jawab. Betul tak dikatakan huruf khafat tu alamat bagi haraf? Tak pasti, Ustaz. Tak pasti pula. Okay. Alamat i'rab lah, Ustaz kan? Alamat i'rab. Satu orang ni jawab kata alamat i'rab. Khafat bukan alamat i'rab ke? Tanya balik. Alamat i'rab. Alamat isim, Ustaz. Alamat isim. Alamat isim. Tu Hajar Mili tolong jawab. Alamat isim. Bukan alamat i'rab. Dia panggil alamat isim. Saya kan tanya alamat. Nampak lagi tu apa? Kaedah nampak? Kaedah keliru dah. Dia dah terkeliru dah. Okey, baik. Sayang, Ustaz. Nak tanya ni. Okey, Mama Mala. Tahnis tu apa dia sebenarnya? Tahnis. Taknis. Taknis ni alamat bagi fi'il. Ni macam ni. Tahu Dia taknis dia tak macam tajwid. Contoh kita kata gini. Apa makna taknis? Taknis ni nak tanya. Makna nak cerita banyak ni. Ni taknis. Nanti saya tunjuk. Saya tulis. Tak nampak Nanti tak. Okey, saya tulis nanti katabat. Ni Mama Mala. Taknis ni ni. Dia panggil taknis. Nampak lagi tu apa? Dia tanda mati Ustaz. Nampak lagi tu Mama Mala? Okey. Dia kalau tanda mati dia, dengan tanda mati tu, dia lah tu. Tapi bukan semua. Tapi nak kata ta dia macam ni. Rupa dia. Dia kat hujung ayat lah. Hujung ayat lah. Hujung dia bagi fi'il lah. Dia bagi, sebab dia tanda bagi fi'il. Kalau isim, ada tak ni tak ada. Okey, thank you. Ni saya ulang dari awal lah ni. Haji Sekarang Zaman. Saya ulang dari awal lah ni. Saya ulang dari awal lah ni. Okey, baik. Sebab kita nak masuk bab yang baru minggu depan, dia kena ulang balik semua. Kena ulang balik. Okey, baik. Yang terakhir, saya nak tanya Allah Masya Muhammad. Nanti jap. Okey.
Saya nak tanya nanti tengok siapa lagi Kerana tak ingat nama juga. Bukan ingat nama kerana tak terlintas. Okey, Hajar Faridah Abu Bakar, standby. Saya nak tanya Saufa tu alamat bagi isim ke fi'il ke haraf? Alamat bagi fi'il. Alamat bagi fi'il? Fi'il. Bagi fi'il, dia panggil Saufa. Habis itu, baik. Terima kasih. Jadi kalau dapat jawab tu okey lah. Dan dapat jawab tu okey. Habis. Okey, baik, kita tengok pula. Ni kitab kita tadi tu. Muka surat 4. Mama Malam buka muka surat 4 Mama Malam. Okey. Okey, tengok. Baris yang keempat. Baris yang kelima, sorry baris yang kelima. Okey, baik. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Ini bab pada mengenal akan segala tanda-tanda i'rab. Jadi tanda i'rab tu ada berapa semua? Lirraf'i arba'u alamatin. Bagi rafa' itu ada 4 alamat. Ini kita buat ulang kaji sebab dah ditanya. Yang pertama dhammah. Yang kedua waw. Yang ketiga alif. Yang keempat nun. Tu tak apalah. Kemudian dhammah pula tu dia beranak pula dah. Dhammah tu dia kahwin pula, dia beranak. Mula-mula dia lah. Min nampak mula dia single, lepas tu dia kahwin. Bila kahwin dia beranak. Okey. Fa'al dhammah tu, maka ada pemula dhammah itu, jadilah idhamah tu jadi alamat bagi rafa'. Dia tu jadi cucu bagi rafa'. Ibarat gitulah. Jadi alamat bagi rafa' di mana? Fi arba'ati mawadhi', pada 4 tempat. Jadi dhammah tu jadi alamat bagi rafa' pada 4 tempat. Mana ada 4 tempat? Yang pertama filis min mufradi, isim mufrad. Yang kedua jam'i taksir, wa jam'i taksir dan jamak taksir. Yang ketiga wa jam'il muannatsi salimi, jamak muannas salim. Yang keempat wal fi'lil mudhari'i allazi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak berhubung dengan akhir dia tu oleh sesuatu pun. Baik, saya nak tanya. Nak tanya pula dah. Saya nak tanya Hajar Norma Darus. Apa dia makna isim mufrad dan sertakan contoh. Apa artinya? Apa makna bagi isim mufrad? Sertakan contoh. Hajar Norma Darus. Isim mufrad ialah nama tunggal, Ustaz. Okey, dan lain lagi? Contoh Qama Zaidun. Qama Zaidun. Mana yang mufradnya? Yang mufradnya Zaidun. Zaidun, tepat sekali. Kalau macam tu okey. Kalau dia kata Qama Zaidun tak tepat lagi. Dia kena tanya, bagi tahu isim mufrad tu kena pandai Zaidun. Okey, baik. Terima kasih. Hajar Norma. Baik, tepat. Baik, kemudian saya nak tanya pula. Jamak taksir. Apa takrif bagi jamak taksir? Dan apa contoh bagi jamak taksir? Saya nak tanya. Saya pernah tanya dulu. Tapi lepas tu saya dah tak tanya sebab dia senyap. Boleh jadi hari ni dia tak senyap. Saya nak tanya Hajar Ina Abdul Hamid. Ada ke tak? Hajar Ina tanya. Macam ni ejaan dia dulu. Ada. Okey, apa dia? Takrif dia. Jamak taksir. Jamak ini saya punya pemahaman ni Ustaz ya. Tak apa. Okey, baik. Jamak tu bagi saya ramai. Taksir tu kalau Ustaz kata dia terpisah. Ya Ustaz. Asal taksir ni bukan, dia taksir bukan pisah. Asal pecah. Pecah. Dia jamak ni banyak. Ini kalau pada manduah ni. Jamak tu dia panggil apa, ramai, himpun. Kalau taksir ni pecah. Maksudnya dia terpecah daripada binaan isim mufrad dia. Tu. Nampak? Okey. Faham ke? InsyaAllah. Okey, baik. Jadi contoh dia apa contoh dia? Contoh yang kalau yang Ustaz bagi sebelum ni
asal dia ialah syajarun, dia punya isi mufrad dia. Lepas tu dia dipecahkan, dia jadi kita jadi asjarun macam tu. Asjarun, ya betul, tepat sekali. Kalau syajarun tu satu. Ni tengok saya tulis Kalau syajarun tu satu, syajaratun. Ya, Ustaz. Kalau asyajarun tu dia jadi banyak pokok. Banyak. Betul. Contoh Ini kalau syajaratun satu. Kalau orang tanya saya, kenapa tak baca syajarun, Ustaz? Kenapa baca syajaratun? Itu kalau nak urai boleh. Ta ni dia menunjuk, dia panggil ta lil wahdah. Ta menunjuk di atas satu. Ta ni menunjuk di atas satu pokok. Kalau tak ada ta, itu jenis pokok. Banyak. Okey. Syajaratun ni isi mufrad. Dia panggil mufrad. Kalau jamak dia, ni kita dah bagi dulu jamak taksir dia. Jamak taksir dia apa? Asjar. Asjarun. Asjarun. Dia ambil daripada syajaratun. Syajaratun jamak tadi terpecah daripada syajaratun. Asal taksir ni pecah. Kasara yukasiru taksir atau wazan fa'ala, terpecah. Bina muta'ah. Asjar. Tu nampak, itu panggil jamak taksir. Baik, habis. Terima kasih banyak ada Ina. Baik. Jazakallah. Ustaz nak tanya. Ya boleh Mama Mala. Jaratun tu you kata dia jadi apa tu, jamak taksir ataupun asjar? Dia asjar tu jamak taksir. Asjar tu jamak taksir. Ni nampak ni. Ni asjar ni. Ja tu lah. Asjarun. Asjarun. Jamak taksir. Itu jamak taksir. Oh, kalau itu banyak pokok. Ya. Yang ra tanwin yang atas ra tu bukanlah dia. Yang mana? Asjarun tu dia ni dah lah. Ni nampak ni. Ni saya tikung ni. Inilah panggil jamak taksir ni. Oh, tanda dia dekat alif tu saya. Dekat alif tu sebelah jim tu. Jarun. Tanda jamak taksir tu dekat alif tu kan. Asjarun tu alif tu. Kenapa? Alif tu yang menunjukkan ni kan, tanda jamak kan? Tak mesti. Tak mesti. Dia nak jamak taksir ni, dia boleh pecah tu. Dia panggil kita kena tengok kamus ataupun kena dengar cakapan orang Arab. Dia tidak ada, dipanggil apa? Tidak ada, dia bidang dia terpecah. Tapi asalnya syajaratun. Tapi tambahan. Tambahan tu bukanlah ada satu kaedah tetap. Bukan kata ada alif dekat jim ni. Kita kata dia tu tambahan tu dengan semua isi mufrad kita boleh bagi tu, tak boleh. Dia kena banyak mendengar. Mendengar ni maksudnya orang Arab dulu dia banyak memerhatikan percakapan Arab Badawi. Dia sebenarnya bahasa Arab ni dia banyak kalau kita belajar bahasa Arab dia ada usul nahwi. Usul nahwi ni Imam Sibawai ni alim dalam ilmu nahwu Imam Sibawai dia ni kalau nak pandai bahasa Arab dululah zaman dia akan pergi rujuk kepada orang Badawi. Orang Badawi ni Arab kampung. Sebab bahasa Arab kampung ni dia terjaga daripada bahasa luar. Contoh kita tengok sekarang ni bahasa Mesir, bahasa Arab Saudi. Cakapan mereka tu dah bercampur, tidak ada jadi Arab bahasa asli. Adapun asjarun ni, ini semua diambil daripada perkataan bahasa Arab yang asli. Dia kena pendengaran. Sebab tu Imam Sibawai, dia nak tahu kalimah bahasa Arab tu, dia nak tahu betul tak betul, dia akan tanya pada Arab Badawi. Imam Sibawai. Imam Sibawai ni nama ulama nahwu Nama dia Sibawai, nampak tak? Nak saya tulis. Nanti orang tanya Imam Sibawai ni apa?
Imam Sibawai. Sibawai. Ustaz, yang Imam Sibawai ni yang cerita yang dia takrar dengan kambing tu, Ustaz? Tak. Yang ni cerita lain. Imam Sibawai ni dengan guru dia, Syekh Khalil. Syekh Ahmad Al-Firahidi. Sibawai ni nama dia Omar. Nama dia bukan Sibawai. Sibawai ni nama gelaran dia. Nanti saya nak bagi tahu kenapa panggil Sibawai. Sibawai ni nama Parsi. Sibawai. Asal Sibawai ni, asal dia Siba. Ini asal dia. Siba. Batu Waihun. Ini bahasa Parsi. Asal Siba tu apple. Tufah. Apple tahu apple. Buah apple tu. Waihun tu itu dia panggil bau. Bau apple. Kenapa panggil Sibawai nama bau apple? Nama Sibawai nama dia Omar. Nama Imam Sibawai sebenarnya nama Omar. Tapi kenapa panggil Sibawai? Sebab bau badan dia tu seperti bau apple, kata ulama. Sebab tu dia gelar nama Sibawai. Sebab bau badannya tu bau apple. Kata setengah ulama, boleh jadi dia selalu makan apple, boleh jadi dia kerja di ladang apple, wallahualam. Tapi tu gelarannya. Sibawai. Siba ni bahasa Parsi, bukan bahasa Arab. Sibawai ni orang Parsi, orang Iran. Ya, Jamini nak tanya. Sebab saya ingatkan apple tu tufatun tu, Ustaz. Itu bahasa Arab. Ini Sibawai ni kan bahasa Parsi. Faham, Ustaz. Terima kasih. Okey, asalnya Sibawai. Siba ni apple. Ni, Siba ni apple, tufah. Kalau Y ni bau. Bau bau. Y, bau apple. Tapi dia bukan kata apple bau sebenarnya bau apple. Tapi bahasa Parsi ni macam bahasa orang putih juga. Lebih kurang dia terbaliklah. Itu sebabnya panggil Imam Sibawai, kata setengah ulama bau badan dia tu bau apple. Inilah ulama yang terulung dalam ilmu nahwu, Imam Sibawai, orang alim. Sehingga kan kata ulama, apabila dia mati dalam kubur, nak cerita dia ni tauhid kuat tak kuat, ni cerita ni betul tak saya cerita dengan apa yang Hajar Ina tanya tadi? Imam Sibawai ni apabila dia mati, malaikat Munkar Nakir bertanya kepada dia. Ni cerita dia, bukan cerita dengan guru dia tu lain. Ni cerita dia waktu dia mati. Bila dia mati, bila dia tanam dalam kubur, malaikat Munkar Nakir nak tanya dia soalan. Kemudian soalan yang pertama yang diajukan kepada Imam Sibawai, dia kata, Ma Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kemudian Imam Sibawai ni Allah Ta'ala beri ilham kepada dia dengan asbab kita belajar tauhid dengan takdir Tuhan. Imam Sibawai ni dia tanya balik soalan tu dekat Munkar Nakir. Dia kata apa? Ma tu ma apa dia kata? Dia kata engkau tanya aku ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Siapa-siapa ma tu dalam ilmu nahwu tu ma apa? Lalu Munkar Nakir tak boleh nak jawab. Hebat tak hebat. Tak boleh nak jawab. Lalu dengan takdir Tuhan, Munkar Nakir ni berhadap dengan Tuhan. Lalu dia tanya, kenapa hamba-mu ni dia jawab gini? Kata Allah Ta'ala, Imam Sibawai ni, dia ni mengagungkan aku dengan lafaz Allah. Alif lam lam ha tu. Ni. Allah ni. Alif lam lam ha ni. Ni alif lam ni. Alif lam tu kata Imam Sibawai. Kemudian dia jawab apa? Imam Sibawai kata apa? Siapa Tuhan kamu? Dia kata Allah. Allahu Rabbi, dia kata. Baik. Kemudian bila dia tanya Allahu Rabbi, dia jawab Allahu Rabbi. Imam Sibawai tanya pula.
Alif Allah tu. Ya, mungkin nanti tak boleh jawab. Lalu Imam Sibawai jawab, alif lam ni dipanggil a'riful ma'arif. Ulang boleh Ustaz. Tadi putus-putus dah. Putus Okey. Jadi bila Imam Sibawai dia jawab, malaikat tanya, "Ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu?" Kemudian Imam Sibawai tanya, "Ma tu ma apa?" Ilmu nahu. Kemudian Imam Sibawai pun jawab, Allah. Kemudian malaikat ni dia berhadap dengan Allah Ta'ala, dia tanya, kenapa hamba-Mu ni dia tanya kami balik? Tak ada orang tanya soalan dalam dah tanya, lepas tu dia tak jawab, dia tanya balik. Maka Allah Ta'ala kata, kerana dia mengagungkan dengan nama aku. Ni nama Allah ni. Nama Allah ni alif lam ni. Alif lam ni dipanggil apa? Ni saya nak tulis, saya padam sikit saya nak padam sikit. Alif lam ni panggil alif lam apa? Kata Imam Sibawai. Nanti sekejap saya nak tulis. Alif lam ni dia panggil a'riful ma'arif. A'riful ma'arif. Apa maksud a'riful ma'arif? Alif lam yang terlebih makrifat daripada segala makrifat. Allahu Akbar. Alif lam dipanggil a'riful ma'arif. Alif lam yang ada pada Allah Ta'ala tu dipanggil a'riful ma'arif. Apa maksud a'riful ma'arif? Alif lam yang terlebih makrifat daripada segala makrifat. Kalau kita jumpa alif lam pada apa? Az-Zaidani. Kita jumpa alif lam pada Asyajarah. Alif lam pada Allah Ta'ala ni dipanggil terlebih makrifat. Segala isi makrifat. Maka dengan sebab itulah, kata ulama, Allah Ta'ala masukkan Imam Sibawai ke dalam syurga. Tanpa dihisap. Imam Sibawai ni. Maksud bukan ke syurga, maksud tanpa dihisap. Dia tak tanya dah. Imam Sibawai ni seorang wali. Walaupun kita kata dia tu ahli nahu. Tapi jangan main-main. Dia kenal Tuhan sungguh. Dengan sebab ilmu nahu je. Dengan sebab ilmu nahu ni lah. Dia boleh kenal kata Allah Ta'ala tu. Dia panggil apa? Alif lam a'riful ma'arif. Allah Nabi Muhammad. Tu jawapan dia. Ni jawapan dia. A'riful ma'arif. Kata Imam Sibawai. Imam Sibawai ni orang Parsi. Orang di sebelah Iran. Masya Allah. Habis itu. Faham lagi Ajamili? Faham Ustaz. Terima kasih. Okey, baik. Faham lagi Hajar Mahina? Faham Ustaz. Faham. Terkejut kata terus tanya nama kata terus tanya. Terkejut saya tak sebut. Saya tengah dengar. Tengah bakur tu. Tak, saya bagi tahu terkejut tu terus jadi baik. Alhamdulillah sihat dah. Amin. Amin Okey, baik. Habis tu Mama Mala apa Mama Mala? Mama Mala saya nak tupu Mama Mala. Apa Mama Mala? Alhamdulillah bolehlah sikit-sikit. Bolehlah. Kalau Mama Mala tak faham boleh tanya. Tanya terus. Nanti kalau hari kita buat ulang kaji. Dia bela-bela tapi ni soalan tak boleh. Jadi Haji Kawan Zaman boleh lah esok nak cerita kat cucu, nak sambil-sambil tidur cucu tu, cerita Imam Sibawai siapa dia. Orang yang ada nahu. Itu kan ada buah tu kena ada, bukan semua orang tahu. Kadang-kadang ada setengah bercerita kat anak kadang bukan semua orang tahu benda ni, cerita ni. Betul. Ini cerita ni kita ambil dalam kitab juga. Baik habis. Tengok kitab. Ni selingan lah lama. Kita buat bulan kaji tu kena tahu sejarah sikit-sikit tentang nahu. Habis. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa jam'il muannasi salimi. Muka surat 5 balik tadi. Baik, saya nak tanya. Nama Imam Muhammad Solihin. Apa dia jamak muannas salim? Dan sertakan contoh. Imam Muhammad Solihin. Imam Solihin ada tak? Ada kan? Macam mana?
Nota tu tertinggal kat office. Oh, tinggal kat office ni cuti. Oh, okey, tak apa. Okey, baik, tak apa Okey. Nasib baik ada alasan. Dia kata nota tinggal kat office, tak apa. Kita maafkan, dimaafkan. Panggil keuzuran. Dia panggil keuzuran. Baik, saya nak tanya Allah SWT, Haji Zulkifli Yahya. Apa yang dimasukkan jamak muannas salim dan sertakan contoh? Jamak muannas salim ia kata nama jamak bagi perempuan yang tandanya ditunggal alif ta di hujungnya. Contohnya al-muslimat, al-muslimatu. Okey, terima kasih. Tepat sekali. Zul okey, baik. Jadi kita dah tanya takrif serta contoh. Baik. Itu dah nampak kefahaman sikit, alhamdulillah. Baik, kemudian kita pergi lagi. Ni ulang ni. Wal fi'lil mudhari'i allazi lam yattasil bi akhiri syai'un. Dan fi'il mudhari' yang tidak berhubung pada akhir huruf dia tadi tu oleh sesuatu pun. Baik, saya nak tanya dulu. Apa yang dikatakan fi'il mudhari' yang tidak berhubung dengan sesuatu tu? Saya nak tanya Allah SWT. Santi saya nak tanya. Oh, jawab laju sangat jawab Nanti saya lagi tanya lagi. Sebab salah tadi Saya nak tanya Allah SWT. Haji Zulkifli Akil. Ada ke tak ini? Haji Zulkifli Akil. Ya, saya. Okey, baik. Apa yang dikatakan fi'il mudhari' yang tak berhubung dengan akhir sesuatu? Dia boleh berdiri dengan sendiri dia. Dah macam tahu. Ada dengan sendiri dia. Ini dah macam tauhid dah ni, ngaji tauhid dah ni. Dia boleh berdiri dengan sendirinya lah. Fi'il mudhari'. Betul ke tak? Ini nampak dia. Ini dah macam qidam. Dah. Ni dah tak boleh ngaji tauhid tak banyak sangat dengan saya ni. Tauhid tak boleh ngaji banyak sangat ni. Saya kalau macam ajar rayu dengan ngaji tauhid banyak sangat jadi sini. Bukan tak boleh berdiri sendiri Okey, baik. Saya nak minta tolong panggilan hayat. Talian hayat. Haji Safar Jaiz. Tu lama tak tanya tu. Haji Safar Jaiz. Minta tolong. Apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari' yang tidak berhubung dengan sesuatu? Dia tak berhubung dengan alif, waw dengan ya. Alif tu dipanggil alif apa tu? Alif tasniyah. Kemudian? Waw al-jamaah. Waw jamaah. Kemudian ya? Mu'annas mukhatabah. Okey, baik. Tepat sekali. Nampak Haji Zulkifli Akil Maksudnya bila sebut kata fi'il mudhari' yang tak berhubung dengan sesuatu, maksudnya dia tidak berhubung dengan alif tasniyah. Alif musanna tu satu. Yang kedua, dia tidak berhubung dengan waw jamaah. Waw yang ada dengan mana banyak. Yang ketiga, dia tidak berhubung dengan ya mu'annas mukhatabah. Okay. Ustaz, tutup speaker tu. Okey, baik. Faham lagi Haji Okey, baik. Terima kasih. Ustaz, ulang balik. Dengan bagi fi'il mudhari' yang tidak berhubung dengan akhirnya sesuatu, maksudnya apa? Maksudnya fi'il mudhari' itu tidak berhubung dengan alif tasniyah. Lagi saya beri contoh. Contoh tak lagi. Dengan wal jamaah. Lagi pula dengan ya mu'annas mukhatabah. Baik, saya nak tanya contoh. Allah SWT. Nama apa tu Allah SWT lupa nak. Kak Rozita Ismail. Apa contoh bagi fi'il mudhari' yang tak berhubung dengan alif, waw dan dengan ya mu'annas tadi? Yadribani. Yadribani. Yang itu Yadribani, betul. Ustaz yang ni. Al-Zaidani. Betul tak? Al-Zaidani. Fi'il mudhari' yang tak berhubung dengan satu dengan mana contoh dia Az-Zaidani.
Saya nak tanya Yang tu Hajar yang Ayu, ada betul ke tidak? aliful. Salah. Yang tu yang ada aliful isnain. Saya tanya soalan, faham tak ni Hajar Ayu? Fi'il Ya. mudhari' yang tak berhubung dengan akhirnya sesuatu, contohnya apa? Contohnya yadribu. Tapi yang Hajar Zita bagi tu contoh yang ada alif isnain kan? Jawapan dia Betul. yadribu. Saya tanya contoh bagi fi'il mudhari' yang tak berhubung dengan alif, yang tak berhubung dengan waw, yang tak berhubung dengan yang makna mukhatabah. Bukan saya tanya yadribu. soalan fi'il mudhari' berhubung dengan yang makna mukhatabah. Saya tak tanya tu. Al-Zaidana tu Al-Zaidani. Betul tak Ustaz? Itu isim, itu bukan fi'il. Allahu Akbar. Yadribu Zaidun Ustaz. Yadribu, itu betul. Yadribani? Kalau yadribani betul. Itu untuk apa? Itu untuk berhubung dengan alif. Itu betul. Tapi disebut Az-Zaidani, itu isim. Dia lari dah tu. Lari tajuk. Ustaz, kalau yaf'aluna? Ya? Kalau contoh yaf'aluna tu? Oh, jamak ya? Itu berhubung dengan waw jamak. Cumanya soalan saya tadi, saya tanya, apakah contoh bagi fi'il mudhari' yang tak berhubung? Bukan kata berhubung, yang tidak berhubung. Yadribu lah Ustaz kan? Yadribu. Yadribu lah. Tak kira lah yadribu ke yazhabu ke, tak kira lah. Tu dia. Nampak lagi? Sebab saya ulang balik ni. Kalau tak ulang lagi ni, saya tak tahu lah ni. Alhamdulillah. Tu pengulangan tu nak bagi ingat. Mama Mala, faham Mama Mala? Terang kau start balik Ustaz. Oh, okey. Sikit-sikit boleh. Boleh 50% boleh Okey, Tapi baik. saya tulis yadribu dalam Rumi Ustaz. Saya tak faham Jawi. Tengah langgang saya. Tak apa. Tulis Rumi pun tak apa. Saya pun tak tahu nak tulis yadribu macam mana. Y-A-D-R-I-B-U. Yadribu kot. Macam itulah. Baik, Haji Kamal Zaman nak tanya apa tadi? Haji Kamal Zaman nak tanya apa tadi? Tak ada tanya. Haji kata menang ni. Ustaz terangkanlah balik fi'il mudhari' yang tidak berhubung dengan akhir sesuatu tu. Maksudnya fi'il mudhari' saya dah terang tadi, fi'il mudhari' yang tak berhubung di akhir sesuatu tu maksudnya fi'il mudhari' yang tidak berhubung dengan alif tasniyah. Itu saya dah tulis dulu ni saya ulang sekali lah. Ulang sekali lalu Kemudian tak berhubung dengan waw jamaah. Yang ketiga tak berhubung dengan ya muannas mukhatabah. 3 tu saja. Bila saya tanya contoh bagi fi'il mudhari' yang tak berhubung dengan 3 tadi tu, maka jawapannya yadribu. Bila sebut yadribu, okey tengok Saya tengok. Saya padam balik. Kalau sebut yadribu nampak ni? Nampak yadribu ni? Yadribu ni di belakang dia jika zaman dia tak berhubung. Dia tak berhubung dengan alif pun tak berhubung, dengan waw pun tak berhubung, dengan yang makna mukhatabah pun dia tak berhubung. Jadi ba dia tak berhubung. Maka bila tak berhubung dikatakan dia ni fi'il mudhari' yang tak berhubung dengan alif tasniyah wal jamaah dengan yang muannas mukhatabah. Habis faham, itu. Ustaz. Yang tidak ditandai pun boleh Ustaz kan? Contoh? Yang tidak ditandai. Tak, maksudnya ayat dia kalau kita buat macam ni. Fi'il mudhari' yang akhirnya tidak berhubung dengan sesuatu. Bermaksud fi'il mudhari' yang tidak ditandai dengan alifun isnain, waw jamaah dan ya al-muannasi al-mukhatabah. Itu boleh. Itu bahasa untuk cikgu boleh. Baik Ustazah Rahayu. Tu boleh. Okey, baik habis. Yang kes ni untuk rafa' ni je ke ataupun dia secara umum tu? Dia masuk dalam rafa' ni. Dia masuk dhammah ni jadi alamat bagi rafa' pada fi'il mudhari'. Haji Zulkifli Akil. Dia masuk dia rafa' juga, rafa' dengan dhammah tapi tempat dia tu di fi'il mudhari' yang tidak berhubung di akhirnya sesuatu. Ni masuk fi'il amal rafa' juga nampak? Nampak lagi Okey, terima kasih banyak. Okey, baik. Alhamdulillah. Kita ulang macam ni dah. Nak masuk bab baru tu kena ulang macam ni. Habis itu. Wa amal wawu fatakunu alamatan liraf'i. Ni saya ulang balik ni Dan ada pun bermula waw. Waw. Dulu dia dah cerita dhammah dah. Ada
Domah ada 4. Waw ada berapa pula? Alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Jadi alamat bagi rafa' pada 2 tempat. Jadi waw ni jadi alamat bagi rafa' pada 2 tempat pula. Apa 2 tempat? Fi jam'il muzakkari salim, pada jamak muzakkar salim. Kemudian yang kedua, fil asma'il khamsah, dan pada isim 5. Baik. Bila sebut kata fi jamak muzakkar salim, saya nak tanya Allah SWT Muhammad. Saya nak tanya Allah, nama apa tadi seorang ini? Normala Arif. Oh, tu ajam Mama Mala. Berderau dan saya Ustaz sebut Normala. Saya dah. Mama Mala. Boleh jawab? Ustaz tanya apa soalannya? Saya nak tanya jamak muzakkar salim, apa takrif dia dan serta contohkannya. Serta bagi contoh. Salim, muzakkar salim, Isa. Sorry lah Ustaz, I tak ingat, I kena buka buku. Okey, tak apa, Mama. Ya? Okey, tak apalah. Maaf banyak-banyak. Saya kena buka buku. Okey, tak apa. Saya nak tanya Hajah Wan Azizah. Terengganu. Ingat nama tempat Terengganu. Lelaki kan? Lelaki. Itu saja. Tak cukup lagi tu. Okey, saya nak tanya Hajah Wan Azizah Terengganu. Asal duduk Shah Alam tapi duduk Terengganu. Dia pindah Terengganu. PKP. Tak boleh jawab Ustaz. Saya miss kuliah yang tu. Oh, miss Saya masuk tu nasak saya masuk. Oh, masuk nasak dah Masuk nasak. Jadi saya kena ke belakang balik kuliah tu. Masuk nasak terus lah. Sebelum kita masuk nasak. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Saya kena ambil kuliah ke belakang pula. Saya sedang ke belakang-belakang. Bagus jemaah kita ni Kalau tanya soalan, dandang dia kata apa tu masuk nasak ni. Rafa tak sempat lah Ustaz. Okey, tak apalah. Dimaafkan. Okey, baik. Saya nak tanya tu nama. Teringat dah. Selalu bagi mesej dalam grup. Hajah Zaliha Umar. Apa tarikh bagi jamak muzakkar salim sertakan contoh. Hajah Zaliha Umar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salim. Apa maksud kata jamak muzakkar salim? Definisi dia. Dan sertakan contoh. Apa dia? Okey. Ada orang angkat tangan nanti standby nanti nak tanya dah. Apa dia? Ajar. Tak boleh nak ada masa tu. Tak boleh masuk. Tak boleh. Tak masa tu ada ikut dah masa kelas saya masa tu. Hari tu rasanya cuti kot. Cuti pula dah. Tak dapat tu Ustaz. Itu dia punya tu lah alasan. Okey, tak apa. Haji Kamal Zaman, saya maafkan Zaman. Yang cuti pun ada. Bila saya tanya soalan tu time tu lah cuti. Tu lah Ustaz tanya pasal apa ni. Okey, sorry. Saya tanya definisi bagi jamak muzakkar salim dan sertakan contoh. Tu lah tak ada dalam nota ni. Tak ada nota. Memang betul cuti tu lah tu. Okey, tak apa. Saya nak tanya orang angkat tangan tadi. Nama Allah Selamat, nama Ina. Okey, siap sedia tolong jawab. Angkat tangan. Okey, Ustaz. Ini daripada pemahaman yang saya mutalaah tadi. Jamak muzakkar salim bila jamak tu menunjukkan lebih daripada 3. Muzakkar tu menunjukkan kepada lelaki. Salim tu maksudnya dia binaan yang selamat, dia selamat. Yang itulah. Lepas tu selamat. Maksudnya selamat tu dia tidak selamat daripada jamak muannas dan jamak taksir. Tu maksud dia. Okey, lepas tu. Dan kalau kita nak kenal dia tu ada tambahan pada akhir kalimahnya waw dan nun. Okey, satu. Okey, lagi contoh dia? Contoh dia yang Ustaz bagi muslimuna yang ada tambahan waw belakang itu. Aiwah. Bildab 4 kali. Terima kasih banyak. Macam tu Jawab tu satu persatu. Bagus. Alhamdulillah. Baik. Dia silap Ustaz. Dia jamak lebih daripada 2 bukan lebih daripada 3. Lebih daripada 2 bukan 3 lebih daripada 2. Tersilap tadi. Lebih daripada 2. Bukan 3 lebih daripada 2. Maksudnya 3 lah. Start dari 3 tu dia panggil jamak.
Okey, baik Ustaz. Okey, kemudian itu waw jadi alamat bagi rafa' pada dua tempat, jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Asmaul khamsah saya sebut sebab ada depan tu. Tengok. Apa dia asmaul khamsah? Wahiya abuka wa akhuka wa hamuki wa hamuka lah baca boleh juga. Wa fuka wa zumalin. 5 perkara ni dia panggil isim 5. Habis itu. Okey, baik. Wa amal alifu lagi baca. Nak perhabis apa tu alamat rafa'? Ustaz ulang gambar isim yang 5 tu. Cepat suruh. Ada dalam kitab. Ada dalam kitab. Tu Mama Mala. Ada dalam kitab. Tak jumpa. Mama nanti kita PM tepi Mama. Nanti kita PM tepi. Thank you guys. Thank you. Jumpa dah. Jadi isim 5 tadi Mama. Dia ada kat dalam kitab. Wahiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa zumalin. Dalam kitab muka surat berapa? Muka surat 5 juga kita. Hajar Fatimah Okey, mari tengok. Ustaz. Ya, jumpa. Alhamdulillah. Dah jumpa dah. Okey. Duduk ni aja dan jumpa tu okey boleh tengok. Apa dia 5 tadi. Wah, baik. Ni alif pula. Wa amal alifu. Ada pun bermula alif. Fatakunu alamatan liraf'i. Alif tu jadi alamat bagi rafa'. Dekat mana tu? Fit tasniyatil asma'i khasatan. Pada isim tasniyah yang tertentu. Baik. Saya nak tanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada pernah nak sebut nama dia sekali dulu. Tapi tak jawab. Nama Hasbiyah Hasmuni. Hasbiyah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum, okey. Saya Ustaz. Apa takrif bagi isim tasniyah dan sertakan contoh? Isim yang menunjuk pada dua. Okey. Dua lah. Ditambah alif dengan nun pada akhirnya. Ada isim tu lah. Dan dalam keadaan rufu. Dalam keadaan rufu, okey. Contohnya Ja'a Zaidani. Zaidani tu lah. Yang mana contoh Ja'a ke Zaidani ataupun sekali dua tu? Zaidani kita nak. Ja'a tu tak mau nak Zaidani. Zaidani tu ada kata contoh bagi isim tasniyah ataupun kita panggil musanna. Okey, baik, terima kasih banyak Hajar Hasbiyah. Tepat. Alhamdulillah. Habis itu. Yang terakhir, wa amman nunu. Ada pun bermula nun. Nun. Standby Fa'u alatan liraf'i fil fi'li mudhari'i. Jadi ni alamat nun ni alamat yang terakhir bagi rafa'. Nun itu jadi alamat bagi rafa' fil fi'li mudhari'i pada fi'il mudhari' iza tasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul muannasatil mukhatabati. Ni saya nak tanya. Nun tu jadi alamat bagi rafa' pada fi'il mudhari'. Bila jadi rafa' pada fi'il mudhari' tu? Apabila berhubung dengan akhir itu oleh dhamir tasniyah. Baik. Apa yang dimaksud kata fi'il mudhari' itu apabila berhubung dengan dhamir tasniyah? Saya nak tanya Hajah Nur Aini Keling. Ada ke tak? Ustaz. Ya, okey, baik. Apa dia maksud kata nun tu terjadi alamat bagi rafa' pada fi'il mudhari' tapi apabila berhubung dengan dia tu dhamir tasniyah. Macam mana contoh yang dikatakan berhubung dengan dhamir tasniyah? Tak tahu. Tak tahu Ustaz. Memang masa ni tak masuk lagi. Saya dah masuk tapi mungkin saya pergi cocok cucuk dos apa? Cucuk apa panggil? Cucuk vaksin. Ya. Banyak betul masa ni. Masa saya ngajar Bak Rufo ni banyak orang tak ada ajar apa tu ajar Zaliha tak ada. Okey, tak apalah, dimaafkan. Okey, tak apa, maafkan.
Ha? Tak ada nota saya langsung pun. Oh, okey, tak ada nota, kita faham. Baik. Baik, saya nak tanya. Allahumma salli Muhammad. Allah sebut nama apa tu? Seorang kita Allah lupa dah. Haji Zaid muda. Haji Zaid muda. Siaplah ustaz tak nak sebut nama aku. Hari ni dia tanya pula dah. Ada boleh jawab? Tak apa Kalau tak biasa lagi tak apa. Okey, tak apa. Saya nak tanya Allah selamat. Okey, siapa nak angkat tangan? Okey, Umi Hafizah. Saya cuba Ustaz. Okey, jawab. Silakan. Kata kerja yang menunjukkan perbuatan akan berlaku apabila bersambung dengan salah satu daripada kata ganti nama Ini baca buku. Ini bukan jawab dengan kefahaman, ni baca buku ni. Mesti ada tulis kat situ tu. Saya tengok, saya cara baca tu dah tahu dah. Mesti baca kat buku ni. Ya. Betul tak? Tapi saya cuba fahamkan. Okey. Apa yang faham kat sini? Okey, saya nak tanya, apa yang dimasukkan dia nun tu jadi alamat bagi rafah pada fi'il mudhari' apabila berhubung dengan dhamir tasniah. Dia contohnya macam mana? Contohnya at-talibani yajtahidani. Apabila yajtahidani. Boleh saya nak tanya, betul ke Kak Aini? Nur Aini. Kak Aini betul tak? Dia jawab gitu. Dia kata-kata kerja lah, apalah. Kak Aini ada tak? Ya Ustaz. Macam mana? Jawapan dia? Dijawab. Apa yang dia katakan? Fi'il mudhari' yang apabila berhubung dengan dhamir tasniah. Dijawab tadi apa Ustaz? Tanya saya balik. Dia tanya saya balik. Saya tanya jawapan Kak Aini. Tak apalah, tak payah follow dia. Saya nak tanya Kak Aini, faham macam mana? Apa yang faham sini? Dhamir tasniah tu yang alif tu dia bertemu dengan yang nun, alif dengan nun, yadribani. Yadribani fi'il mudhari'. Dia tak mau isim Apa tu Hafizah tadi, Umi Hafizah tadi, dia tak mau isim. At-talibani tu al-mujtahidah tu itu isim. Kita nak fi'il mudhari'. Contoh yadribani. Nampak lagi Umi Itu panggil fi'il. Yadribani, yazhabani. Yamshani. Tak kira macam-macam lah. Asal fi'il. Nampak lagi? Okey, baik. Habis. Kemudian fi'il mudhari' apabila berhubung dengan akhir fi'il mudhari' tadi oleh dhamir jamak. Saya nak tanya Haji Kamur Zaman. Haji Kamur Zaman rehat lama sangat dah. Dia kata cepat-cepat Ustaz tanya saya. Haji Kamur Zaman. Dia tandas ke? Ya Ustaz. Okey, apa yang dikatakan fi'il mudhari' apabila berhubung dengan dhamir jamak? Allah Ustaz, saya jam tadi Ustaz, terlelap. Allah, tak apa Ji. Sebab tu saya kena selalu ngaji. Apa maksud dia? Keep in touching macam mana? Keep in touch macam mana? Haji? Apa dia? Macam mana kalau kata keep in touch? Kena sentiasa bersama. Okay. Nak cuba Ustaz? Ya. Okey, cuba Haji Fatimah. Bantu Haji Kamur Zaman. Okey, baik. Contohnya ialah yamshuna, dhamir shu, jamak na. Maksudnya yang tu ada waw nun tu. Tak apa, senang. Kita kata sini. Fi'il mudhari' apabila berhubung dengan dhamir jamak, maksudnya dia berhubung dengan waw nun, jadi yamshuna. Tak apa, boleh. Yadribuna, boleh. Yazhabuna, boleh. Yamshuna, berjalan. Boleh. Tak ada masalah Jabat Timah Okey, baik, terima kasih banyak. Dan terakhir. Okey, terakhir saya nak tanya ni. Sebelum habis. Fi'il mudhari' apabila berhubung dengan dhamir muannas mukhatabah. Saya nak tanya Haja Faridah Hanafiah. Boleh tolong jawab tak?
Haja Faridah Hanafiah. Ulang soalan Ustaz. Okey, saya ulang soalan Dikatakan nun itu jadi alamat bagi rafa' pada fi'il mudhari' apabila berhubung dengan dhamir muannas mukhatabah. Sila nyatakan contoh yang dikatakan fi'il mudhari' itu berhubung dengan dhamir muannas mukhatabah. Tak dapat jawab Ustaz. Dapat jawab tak apa. Saya nak bagi satu nama yang sama juga. Nama Haja Faridah Muhammad Saleh. Tolong jawab. Haja Faridah Muhammad Saleh. Tengah tulis Ustaz apa ni? Oh, tengah tulis. Atau dari perempuan. Dia untuk orang perempuan. Saya nak tanya contoh dia serta huruf dia. Oh, contoh. Jumpa lagi tak? Kalau tak jumpa, saya nak tanya soalan lagi yang terakhir. Tanya orang, Ustaz tanya orang dulu sebab kena cari lah. Okey, tak apa. Saya nak tanya Haji Farid Fans. Fan ke pen tak tahu lah. Haji Farid Fans. Haji Farid Fans. Boleh jawab tak? Ada gambar kucing. Ni yang terakhir nak nanya dah. Tak bisa tanya. Ustaz ni Umi, Ustaz. Umi. Nampak Farid tu tempat situ. Okey, Umi. Ustaz belum. Sebab ada list Farid Fan, kita tak tahu kena ingat Fan apa kan? Okey. Umi, okey, saya minta jawab. Ustaz, Umi belum boleh. Boleh lagi? Okey, tak apa. Okey, tak boleh. Saya dengar dulu Umi. Okey, saya dah tahu nama dia. Haji Farid Fans. Okey, saya nak tanya Haja Rohana. Haja Rohana Ismail. Ini tak ditanya. Ya Ustaz. Ya. Tolong nyatakan fi'il mudhari' yang berhubung dengan dhamir muannas mukhatabah serta contoh dia. Apa yang kata dhamir muannas mukhatabah tu? Apa huruf dia tu? Okey. Maknanya di sini fi'il mudhari' itu fi'il mudhari' lah, apa yang sedang berlaku atau apa yang sedang akan berlaku dan disambung dengan perempuan yang kita bercakap dengannya. Contohnya macam anti atau libatu tajhidina. Ataupun saya ambil yang mudah yang Ustaz beri, tansurina. Okey. Yang mana yang kita nak kenal kata dia tu muannas mukhatabah, Haja Rohana? Kita kenal mana? Sebab apa? Sebab apa? Ada apa kat situ? Di depannya ada ta untuk anti dan ya tu. Dan ya nun. Ya, baik. Dia panggil ya tu, dia panggil ya muannas mukhatabah. Tansurina ataupun tadribina boleh. Kalau tansurina pun boleh. Ataupun tatbiya apa tu masak. Batri. Tabah. Tatbikhina. Ada ya tu. Maka itu kita kata itu fi'il mudhari' dia berhubung dengan dhamir muannas mukhatabah. Iaitu ya tu. Habis itu. Faham lagi yang betul? Ustaz tulis. Ustaz. Contoh tu tolong tulis. Okey, saya tulis contoh Contoh kita kata mana pen ni? Okey. Ustaz, memasak tu tatbakhina atau bikhina? Tatbakhina. Saya baca bikhina tadi. Silap saya. Ya. Tatbakhina. Okey, ni saya tulis lain. Itu masak. Saya tulis tansurina. Tansurina. Ni tansirina lah. Kena, tak kena. Tansurina. Papan putih je lah. Papan putih je lah. Nanti sekejap. Ustaz tak pasang. Okey. Tansurina. Nampak tansurina tak nampak lagi Whiteboard baru tenyih-tenyih. Okey, sekejap. Tansurina. Jadi ya ni Tansurina. Tansurina ni dia panggil
menolong oleh kamu seorang perempuan. Jadi ya ni dipanggil kata ya muannas mukhatabah. Jadi tansurina dipanggil fi'il mudhari', tansurina ni dia panggil fi'il mudhari', kemudian dia tu berhubung berhubung dengan dhamir muannas mukhatabah. Mana dhamir muannas mukhatabah? Ni ya ni. Ni. Ya muannas mukhatabah. Mukhatabah. Okey, habis itu. Nampak lagi? Ya'ul muannas nasil mukhatabah. Mukhatabati. Okey, baik. Nampak lagi siapa tu? Siapa tadi tanya tadi ni? Tu Hajar Fatimah nak tanya, nak angkat tangan. Ya. Terkena Ustaz. Oh, terkena. Okey, tak apa. Okey. Faham lagi tak tadi? Apa tu Hajar Faridah tadi? Muhammad Saleh tadi. Faham Ustaz, faham. Alhamdulillah. Habis itu. Umi Farida apa? Umi Farida. Apa tu Farid Fans? Umi Farida, Farid Fans. Faham InsyaAllah Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, baik. Habis itu. InsyaAllah kita buat pengulangan pula minggu depan. Bab nasab pula. Dia kena buat ulang. Nak masuk bab baru, dia kena ulang balik. Okey, Mama Mala nak tanya. Nak tanya, apa tu maknanya mukhatabah? Ya, mana? Ya itu menunjuk pada perempuan yang kita tujukan. Kita berhadap cakap dengan dia. Kita bercakap dengan perempuan tu maksudnya mukhatabah lah. Orang kedua, Mama. Orang kedua kita cakap. Ganti nama kata ganti nama yang kedua. Okey, thank you. Okey, kata ganti nama yang kedua. Okey, baik. Kita ganti nama kedua untuk perempuan. Untuk perempuan, ya betul. Tepat sekali. Yes, muannas. Okey, baik. Habis itu. Faham Okey, nanti insyaAllah minggu depan kita buat pengulangan untuk nasab pula. Selagi tak habis kita punya pengulangan ni, tak boleh masuk faslun tu, tak boleh masuk lagi. Ni kita bagi faham betul-betul. Okey, baik. Boleh saya buat macam ni, pengulangan ni macam ni, boleh tak? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Boleh datang. Lebih faham. Yang lambat asalkan selamat. Boleh Ustaz, boleh Ustaz. Yang lambat asal dapat. Yang basic dia kukuh, okey, buatlah nanti bangunannya. Okey. Pelan-pelan Ya Ustaz, iza taqarrara Ustaz. Haji Kamal saya ingat dah kaedah. Wa iza taqarrara tahaqqaqa. Okey, baik. Okey, baik, insya-Allah terberhenti setakat itu dulu. Insya-Allah tersambung lagi minggu depan. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itu saja, yang baik itu datang dari Allah SWT, dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعملا مقبولا وسعادة الدارين امين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. آمين.